Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini adalah kuliah ilmu usul fiqh siri yang ke-18 menggunakan kitab Al-Wajiz fi Ushulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, dan pada malam ini tajuk perbincangan kita ialah Al-Mani'. Al-Mani' ini adalah salah satu kategori yang terdapat dalam hukum wadai, di mana hukum wadai ini telah dibahagikan kepada 5 bahagian ataupun 5 kategori. Yang pertama as-sabab, yang kedua as-syartu, yang ketiga al-mani', yang keempat as-sihhatu, dan yang kelima adalah al-butlan. So kita telah pun mengikuti perbincangan berkenaan dengan hukum wadai. Yang pertama as-sabab dan yang kedua as-syartu. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang bahagian yang ketiga, iaitu al-mani'. Al-mani' huwa ma rattaba asy-syari' ala wujudihi adam wujudil hukmi aw adam as-sabab aw butlanahu. Iaitu satu perkara di mana apabila ia berlaku, maka syarak menentukan tidak akan ada hukum ataupun tidak akan berlakunya sebab. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita fahami, bila berlaku al-mani', iaitu halangan, maka tidaklah berlaku hukum, kan? Tak akan ada hukum ataupun tidak akan adanya berlakunya sebab. Dan al-mani' ini terbahagi kepada 2, di mana yang pertama adalah mani'un lil hukmi dan yang kedua adalah mani'un lis sabab. Jadi yang pertama iaitu mani'un lil hukmi wa huwa ma yatarattabu ala wujudihi adamu wujudil hukmi birraghmi min wujudi sababi al-mustawfi li syurutihi. Yang pertama ini iaitu mani' lil hukmi, ialah apa yang kalau berlaku perkara halangan tersebut, maka tidak akan berlaku ataupun tidak wujudlah sesuatu hukum sekalipun sebabnya masih ada. Nanti kita tengok contoh, kan? Baik. Kenapa dikatakan ia sebagai halangan al-mani' kepada hukum? Kerana padanya kalau berlaku benda tu, dia tidak akan menyebabkan ataupun dia tidak akan sesuai dengan hikmah persyariatan hukum tersebut, kan? Yakni dia tidak merealisasikan tujuan ataupun maksud yang dikehendaki di sebalik hukum tersebut. Contohnya apa? Contohnya apabila seorang ayah membunuh anaknya. Jadi di sini bila kita kata berlakunya pembunuhan, kan, kalau hukum biasa, sesiapa yang membunuh orang, maka orang itu akan dibunuh balas ataupun istilahnya qisas. Namun dalam kes ayah membunuh anak, kalau ikut mazhab Syafi'i, si ayah itu tidak dikenakan hukum qisas. Kenapa? Kerana di sini dipanggil al-ubuwah, sifat kebapaan itu adalah mani'ah ataupun penghalang kepada wujudnya hukum qisas tersebut. Okey, jadi makna kata kalau di sini hukum yang dimaksudkan ialah qisas. Qisas tu adalah satu hukum yang ditentukan oleh Islam, oleh syarak, apabila berlaku satu-satu pembunuhan. Tapi dalam kes ayah bunuh anak, menurut mazhab Syafi'i, ayah itu, sifat kebapaan ataupun keayahan itu, al-ubuwah itu adalah dianggap sebagai mani'un, sebagai penghalang kepada berlakunya qisas. Inilah contoh kepada kategori ataupun bahagian yang pertama di bawah al-mani', iaitu mani'ul hukmi, kan? Sifat kebapaan itu, al-ubuwah itu, sebagai penghalang kepada berlakunya hukum qisas. Kerana apa? Menurut pandangan mazhab yang mengatakan ayah tidak dikenakan hukum qisas, kerana kebiasaan ayah ni, dia tidak akan bunuh anak dia tu dengan sengaja ataupun atas sifat udwan, menzalimi, kan? Sekalipun diat tu dia tetap kena bayar lah, kan? Sebab dia dah bunuh anak dia tu. Kerana apa?
Kerana hikmah daripada qisas ialah ar-rad'u wa zajru, iaitu untuk memberi satu peringatan ataupun memberi satu penghalang daripada orang melakukan pembunuhan dengan sewenang-wenangnya. Jadi dalam sifat ayah ni, kan, kebiasaan dia akan ada sifat kasih sayang, kan, kesian kepada anaknya itu. Jadi itu sudah dianggap sebagai az-zajru dan juga ar-rad'u yang ada pada diri ayah. Sebab itu apabila dia bunuh anak dia tu, dia tidak dikenakan qisas. Kan? Sebab apa? Kalau dikenakan qisas juga, dia tidak mencapai hikmah qisas ataupun tujuan qisas, iaitu untuk memberi peringatan dan juga memberi satu sebagai peringatan dan penghalang kepada seseorang itu, kan. Okey, ini contoh kepada mani'un al-hukmi, kan. Satu lagi contoh yang biasa kita dengar ni ialah kalau orang perempuan lah, kan, apabila bab solat, bab puasa, itu hukum asalnya adalah wajib. Tetapi apabila datang haid, kan, iaitu haid itu dianggap sebagai satu penghalang, al-mani' kepada orang wanita untuk melakukan solat ataupun puasa bila kedatangan haid. Itu contoh yang lain lah. Okey, kemudian kategori kedua di bawah al-mani' ini ialah dipanggil mani'un lis-sabab, kan, wa huwa alladhi yu'athiru fi sabab bihaitsu yubtilu amalahu, kan, iaitu apabila berlaku halangan ini, dia akan memberi kesan kepada as-sabab, dan membatalkan ataupun membatalkan peranan as-sabab itu, kan. Okey, contohnya apa? Contohnya ialah hutang. Hutang yang mengurangkan nisab zakat kepada seseorang. Jadi kita tahu bahawa nisab ini adalah sababun li wujubi zakah, kan. Disyaratkan ataupun cukup nisab ini adalah sebab kepada wajibnya zakat. Tetapi kalaulah seseorang itu mempunyai hutang yang istilahnya mengurangkan ataupun memakan kadar nisab zakat yang dia ada tu, maka tidaklah dikenakan zakat. Kerana apa? Kerana pemilikan nisab ini adalah satu tanda bahawa seseorang itu telah mencukupi hartanya untuk diberikan satu bahagian kecil daripada hartanya kepada orang lain yang dinamakan sebagai zakat. Okey. Dan apabila dia ada kecukupan nisab itu tandanya dia mampu untuk membantu orang lain. Tetapi apabila dia berhutang, maka hutang itu dia kita panggil menghalang kepada pemilikan harta nisab yang mencukupi untuk dibayarkan zakat tersebut, kan. Jadi apabila walaupun kita contoh katakan sebab nisab ni dia berubah-ubah mengikut harga emas, dan juga kita di Malaysia ni, negeri-negeri ni dia berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Jadi kalau nak tahu kadar nisab zakat di negeri-negeri ni, kita boleh rojong laman web pusat-pusat zakat negeri sendirilah, berbeza-beza. Lebih kurang katakanlah nisab bulan tu adalah 14,000 contohnya. Jadi bila kita ada nisab 14,000, maka kita kena bayar 2.5% lah, kan, daripada harta zakat tersebut. Tetapi kita dah ada dah dalam akaun kita 14,000. Tapi kita berhutang pula, kan. Kita berhutang sebab ada kadang-kadang kita perlukan sesuatu, walaupun kita ada duit tapi kita tak nak gunakan duit tu, kita pergi berhutang pula untuk beli sesuatu. Maka hutang itu katakan 1,000 ataupun 2,000. Jadi kadar minimum nisab adalah 14,000. Tetapi bila kita ada hutang katakan 2,000, maka sebenarnya nisab kita tu telah berkurangan daripada 14,000 minimum tu kepada tinggal 12,000. Jadi 12,000 ni belum mencukupi nisab. Itu maksudnya. Jadi apabila berlaku hutang yang mengurangkan kadar nisab, maka kita panggil itu dipanggil mani'un lis-sabab,
kan, penghalang kepada sebab wajibnya zakat, iaitu pengurangan nisab. Contoh lain ialah apabila seseorang waris membunuh, kita panggil dia punya orang yang mewariskan harta tu. Contoh macam anak bunuh ayah lah, anak yang tadi ayah bunuh anak, sekarang ni anak bunuh ayah, kan. Okey, kalau dalam kes anak bunuh ayah, kan, ini termasuk dalam kategori mani'un lisabab, kan. Iaitu kita panggil as-sabab, kan. As-sabab di sini ialah al-ubuwah ataupun al-qarabah, kan. Ada hubungan pertalian darah, kan. Jadi kita panggil al-qarabah tu sebenarnya sababun lil irsi, kan. Al-qarabah itu sebagai penyebab kepada bolehnya kita mewarisi harta, kan. Tetapi apabila berlaku pembunuhan, waris membunuh orang yang mewariskan harta itu, maka itu dianggap sebagai mani'un lisabab, kan. Walaupun ada hubungan kekeluargaan, tetapi disebabkan tindakan dia membunuh orang yang mewariskan harta itu, maka dalam kes ini si pewaris itu tidak boleh mewarisi harta tersebut, kan, kerana berlaku halangan, al-mani'. Jadi untuk kita faham al-mani' dalam hukum wad'i ni, dia simple je. Kalau berlaku benda tu, maka dia akan menjadi penghalang kepada hukum ataupun kepada sebab, kan. Jadi kalau dalam keadaan normal, contoh macam tadilah bila solat untuk orang perempuan, kalau dalam keadaan suci, tidak kedatangan haid, maka wajib solat, wajib puasa, kan. Boleh baca Quran, sentuh Quran apa semua tu, kan. Tetapi haid ini telah dikategorikan ataupun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditentukan bahawa ia menjadi penghalang ataupun al-mani' kepada ibadat-ibadat ataupun hukum-hukum tertentu, kan. Baik. Jadi sebenarnya maksud syarak, dalam menentukan, sebab al-mani' ni dia duduk di bawah kategori hukum wad'i, kan. Dan kita balik kepada definisi hukum wad'i ni. Hukum wad'i ni ialah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu benda dengan satu benda yang lain. Jadi contoh macam katakan bab solat tadi. Solat ni adalah satu perkara, satu hukum. Kemudian haid ni dia adalah satu perkara, kan. Jadi apabila berlaku yang pertama ini, iaitu haid, maka dia akan memberi kesan kepada perkara yang satu lagi tu, iaitu kalau dalam bab solat, solatlah, kalau dalam bab puasa, puasalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ataupun mengaitkan bahawa perkara yang haid ini dia akan memberi kesan kepada hukum-hukum tertentu, kan. Ini antara kita panggil tuntutan ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengaitkan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Itu yang dimaksudkan dalam hukum wad'i, kan. Baik. Okey. Kemudian dalam bab al-mani' ini, kita tidak boleh menjadikan al-mani' ini sebagai hilah untuk kita lari daripada hukum. Contoh, kita dah faham dah konsep dia, apabila berlaku al-mani', maka hukum dia takkan berlaku, dan itu konsep yang kita faham. Okay, sekarang ni dia cuba buat hilah. Dia tahu bahawa kalau cukup nisab, kan, apabila cukup nisab itu adalah sebab kepada wajibnya zakat yang tadilah. Kalau dia cukup dalam bank dia 14,000, maka dia kena keluarkan 2.5% sebagai harta zakat, kan. Okay, sekarang ni dia cuba buat hilah. Dia dah tahu dah kalau hutang yang mengurangkan nisab, okey, tidak mewajibkan zakat. Jadi dia pun 14,000 tu ada dalam akaun dia, dan sepatutnya itu nisab. Kena tunggu pula haul, iaitu setahun qamariyah. Jadi dia ni
bila dah 11 bulan qamari itu, bulan depan nak cukup 12 bulan, sepatutnya kena bayar zakat. Dah wajib sebab ada 14,000 dalam akaun dia kan. Tapi bulan yang ke-12 tu, dia keluarkan ataupun dia berhutang ataupun dia beri duit itu kepada isteri dia, contohnya. Kan? Tak perlu banyak, mungkin RM100, RM1,000 daripada RM14,000 tu. Jadi bila dia bagi, katakan dia bagi RM1,000 lah kepada isteri dia kan. Jadi dia pakat dengan isteri dia, tak apa, aku bagi dekat kamu ni RM1,000 kan, nanti aku ambil balik. Okay, jadi bila daripada 14,000 tinggal 13,000 dalam akaun, maka tak wajib zakat. Okey. Jadi dia dah tahu dah, sebab al-mani' ini apabila berlaku dia akan menjadi penghalang kepada hukum. Jadi dia pun nak mengambil ataupun nak bermain-main dengan hukum bab zakat ni. Dia pandai nak main hilah kan. Jadi benda itu tidak dibenarkan, malah hukumnya adalah haram, dan orang yang bermain hilah sebegini sebenarnya masih lagi wajib untuk membayar zakat. Jadi kita kena faham lah kan. Jadi kalau orang Islam yang beriman ni, dia faham dan dia redha apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan daripada hukum hakam, maka dia akan mematuhi dengan baiklah. Okey. Jadi itu secara ringkas untuk kita faham maksud al-mani' dalam hukum wada'i. Jadi secara kesimpulannya al-mani' ini adalah halangan, kita panggil halangan ataupun penghalang kepada hukum. Jadi apabila berlaku halangan ini, maka hukum takkan berlaku. Contoh yang mudah yang tadilah, solat itu adalah wajib. Tetapi apabila seseorang wanita kedatangan haid, maka haid itu dianggap sebagai satu penghalang dan tidak boleh melakukan solat. Okey. Jadi insya-Allah setakat itu saja pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami tentang maksud al-mani' yang terdapat di bawah hukum al-wada'i, dan insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.